siapnya menunjukkan inilah maksud dia, ya kan? Apa contoh lagi kita buat tadi selain daripada yang tentang siap, yang menunjukkan bahawa ada maksud sebaliknya yang perlu kita ambil kira. Kita ambil contoh tu tadi saja. Ini, ya kan? Saya ulangi soalan saya lagi. Apakah dengan ini bermakna bahawa siap ini adalah sama dengan takwil, dan takwil itu adalah sama dengan pemahaman berdasarkan siap ini? Apa pandangan asatidzah dengan ustazah sekalian? Ada beza antara takwil dengan siap tak? Ada ya? Apakah pandangan Ustaz? Apa bezanya? Takwil itu apa bezanya dengan siap, dan siap itu apa bezanya dengan takwil? Siap tu zahir ayat, tapi takwil tu sebaliknya daripada. Itu sebaliknya. Okey, saya boleh terima tu. Takwil ialah, katalah ayat ni begini, perkataan yang digunakan begini. Kita tengok perkataan tu, kita faham dah maksud dia, ya kan? Dah faham dah maksud dia. Tapi bila kita kata takwil, dia bawa maksud yang lain lagi daripada maksud yang sebenarnya ayat tadi. Contoh macam kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dari segi bahasa, dari segi tafsir berdasarkan bahasa dan penerangan, kalau ada hadisnya jelas. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami mohon bantuan. Tapi kalau tuan-tuan asatidzah sekalian buka kitab-kitab tafsir yang ada kecenderungan tafsir al-isyari, tafsir dengan ilham, ataupun tafsir yang ada kecenderungan sufi, kita akan lihat akan banyak tafsiran-tafsiran takwil yang lain. Dia bawa lapisan kedua, lapisan ketiga. Sebab itu surah Al-Fatihah tafsir panjang, padahal ayatnya 7 je. Ya kan? Panjang, berjela-jela, sampaikan Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi mengarang satu kitab sendiri hanya tafsir surah Al-Fatihah saja. Kitab apa tu? Madarijus Salikin, ya kan? Jadi takwil satu proses ataupun satu usaha membawa maksud selain daripada maksud yang asal. Kalau siap bukan begitu. Siap ialah mencari apakah maksud yang asal dengan mengambil kira faktor-faktor yang ada, kaitan dia dengan ayat sebelumnya, kaitan dia dengan ayat selepasnya, kaitan dia dengan keseluruhan cerita dalam surah tadi, kaitan dia mungkin dengan surah-surah yang lain, ayat-ayat yang lain. Jadi nak mengenal pasti apa maksud sebenar ayat ini, itu proses mengambil kira siap. Tapi kalau takwil lepas tu lagi, dah tahu makna asalnya, dah boleh rumuskan makna yang sebenarnya, masih mencari makna yang kedua, makna yang ketiga, makna yang tersirat, yang tidak nampak ataupun yang lain daripada makna yang asal. Itu takwil. Ya. Jadi kalau kita lihat, nak buat takwil, bagi ulama yang membenarkan proses takwil dalam memahami ayat Al-Quran, walaupun tak semua ulama terima, tapi ada sebahagian yang menerima. Takwil kalau nak dibuat tidak boleh mengenepikan siyak. Takwil tidak boleh menepikan siyak. Sebab kalau kita nak pandai-pandai takwil tanpa mengambil kira siyak, takut maknanya lari jauh terus. Kita boleh membawa, kalau takwil yang dibenarkan ialah kita kata ini makna yang sebenar ayat ni, tapi ada makna tambahan yang boleh kita fikirkan. Itu takwil. Takwil yang tak dibenarkan ialah makna tambahan itu jadi makna ayat. Kita kata yang ini, yang zahir tu, ini bukan makna ayat ni, salah. Padahal semua ulama kata itulah makna dia. Takwil yang tak digunakan ialah menolak makna yang asal dengan mengatakan makna yang tersembunyi inilah sebenarnya makna ayat. Itu takwil yang tidak dibenarkan. Tapi nak takwil yang dibenarkan sekalipun, makna yang tersirat lapisan kedua, lapisan ketiga, lapisan keempat tidak boleh mengenepikan siyak. Sebab kalau kita ketepikan siyak, takut makna yang kedua, ketiga, keempat itu lari terlalu jauh daripada makna yang sebenar ayat tadi. Ya, setiap takwil tidak boleh lari daripada keperluan mengambil kira siyak. Walaupun bukan semua proses mengambil kira siyak itu menjadi takwil. Ya kan? All takwil must take into consideration siyak. But not all siyak is in the form of takwil. Ya kan? Contoh ya, contoh.
ayat dalam surah Al-Jumu'ah ada huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Saya ingat ni tak tahu sebut ke tidak contoh dalam kuliah kita dulu. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah menceritakan dialah yang telah mengutus seorang rasul. Rasul ini buat apa? Yatlu 'alaihim ayatihi, membacakan kepada umatnya ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, membersihkan dan mensucikan jiwa mereka. Nombor 3, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajar kitab dan hikmah kepada mereka. Ya? Baik. Bacakan ayat Allah, bersihkan hati dan jiwa, mengajar kitab dengan hikmah. Tapi kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah, surah Al-Baqarah, cerita lepas Nabi Ibrahim selesai membina Kaabah. Ya kan? Ayat berapa saya tak ingat. Ustaz mungkin ingat. Ayat apa? 140. Rabbana wab'ath fihim, kan ada? Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Terbalik sikit. Dalam surah Al-Baqarah menceritakan rasul itu ialah pertama, yatlu 'alaihim ayatika, dia membacakan kepada umatnya ayat-ayatmu ya Allah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajar mereka kitab dan hikmah. Wa yuzakkihim, nombor 3, baru membersihkan hati mereka. Surah Jumu'ah tak? Surah Jumu'ah membacakan ayat Allah, membersihkan hati dulu, baru mengajar kitab dan hikmah. Nampak tak bezanya? Sini bacakan kitab, sana bacakan kitab. Tapi surah Al-Baqarah sebut mengajar kitab dan hikmah dulu, baru membersihkan hati. Surah Jumu'ah bersihkan hati dulu, baru mengajar kitab dan hikmah. Nah, tafsiran jelas. Setiap apa yang disebut kita faham maksudnya. Tugas Nabi itu gini. Ya kan? Doa Nabi Ibrahim supaya antara zuriatnya nanti ada yang begini. Faham? Tapi mungkin timbul persoalan, kita nak cari makna lagi mendalam. Lapisan kedua, ya kan? Kenapa yang ini sebut yuzakkihim dulu dalam surah Jumu'ah? Kenapa yang di sana surah Al-Baqarah sebut wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah dulu? Kenapa? Allah saja suka-suka, tak ada signifikan, tak ada makna, lebih kurang sama aja. Cuma terbalik sikit aja. Setiap susunan itu kita tak boleh samakan pilihan bahasa Allah dengan bahasa kita sebagai manusia. Bila tempatnya lain sikit, mesti ada sesuatu yang kita nak cuba faham. Takkan Allah saja-saja tak ada makna signifikannya kan? Jadi kalau ya, kita nak cuba takwil, ini bukan tafsir lagi, nak cuba takwil, nak cari apa maksud sebaliknya. Kalau tafsir, berhenti dah, cukup. Sebab perkataan waw, wa, dan itu tidak menunjukkan tertib. Betul tak? It doesn't matter what comes first, whether it is more important than what comes next. Pasal dia wa dan. Innama yadullu 'alal ma'iyyah. Mu'attaf aja. Ini dengan ini dah. And bukan fa. Kalau fa, this, then this. Betul tak? Itu wa. Dari segi tafsir, dari sudah cukup. Tapi nak faham maksud yang kedua, takwil. Kenapa susunan terbalik? Nah, saya katakan nak buat takwil tak boleh tinggalkan siap. Sebab kalau kita tinggalkan siap, kita tak akan jumpa. Takut takwil lagi jauh. Tengok balik pada siapnya. Bila tengok pada siap, kita akan lihat balik ayat-ayat sebelumnya, ceritanya pasal apa. Ini ayat-ayat sebelumnya, sekitarnya pasal apa. Nah, kita akan faham. Dalam surah Al-Baqarah, Allah ceritakan firman itu ialah mengenai doa Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim minta lepas bina Kaabah, ya Allah, nanti di kalangan umat zuriatku, keturunanku, aku minta satu kemuliaan ya Allah, ada di antara mereka yang kau utus jadi rasul yang akan membacakan ayatmu, mengajarkan kitabmu, membersihkan hati umatnya. Nampak tak? Itu harapan dia, itu permintaan dia.
Tapi dalam surah Al-Jumu'ah bukan cerita tentang Nabi Ibrahim minta. Dalam surah Al-Jumu'ah ceritanya lah Allah utuskan. Bila sampai masanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah, dan nabi yang Allah utuskan ini jalankan tugas dia. Nombor 1 membacakan ayat, nombor 2 bersihkan hati, nombor 3 baru mengajar. So rupa-rupanya permintaan Nabi Ibrahim dengan apa yang Allah tunaikan lain sikit. Nabi Ibrahim sebagai seorang manusia minta kemuliaannya, cucu aku tu nanti yang seorang tu dia akan jalankan tugas begini. Rupanya Allah lebih tahu. Allah hendak sebenarnya susunan dia yang akan dijalankan bukan mengajar dulu, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah nanti. Prosesnya mesti apa? Bersihkan hati dulu. Niat nak kena betul. Sebab itu bila kita datang mengajar anak-anak, mulakan dengan bismillah, ingatkan, niat betulkan, ikhlaskan. Kerana Allah kita belajar, barulah cakap pasal tauhid ke, fikih ke. Mulakan itu sebagai kebiasaan. Sebab tugas Nabi lah bersihkan dulu. Itu yang benar-benar diutus oleh Allah. Yang surah Al-Baqarah itu hajat dan permintaan Nabi Ibrahim. Jadi bila kita lihat siapnya, kita akan faham, oh kita boleh takwilkan demikian. Ya kan? Jadi takwil dengan siap lain. Bukan semua siap jadi takwil, tapi setiap takwil tidak boleh lari daripada siap. Ya, baik.